bersama saya Teacher Diana Suhaili dalam Virtual Classroom. Untuk kali ini, Teacher akan mengajar pendidikan kesihatan tahun 5 pada tajuk Elakkan Kemalangan. Untuk pengetahuan adik-adik semua, kemalangan kecil sering berlaku dalam kehidupan harian dan jika kita tidak berhati-hati. Dan kita lihat gambar di bawah. Okey. Kita lihat gambar di bawah. Alright. Ni contohnya ada yang sedang berlari dan dia berhenti sebab tidak rasa tidak selesa. Tengok-tengok ada kecederaan melecet. Mungkin disebabkan oleh kasut. Okey, ada juga kes yang mana ni macam ada masakan yang panas di atas dapur. Ada kanak-kanak kecil datang pegang periuk panas ni, dan apa yang terkandung dalam minyak periuk panas ni tumpah di atas badan dan mengakibatkan melecur. Okey. Alright. Akibat kecuaian, okey. Melecet, ni contohnya Rizal, dia jogging dengan keluarga. Tapi tiba-tiba dia rasa tak selesa, kaki dia melecet. Jadi, apakah punca kaki Rizal melecet? Sebab apa? Dia kemungkinan memakai kasut yang ketat. Bila kita pakai kasut ketat, nanti akan melecet dekat kaki kita. Okey, antara punca melecet ialah geseran antara pakaian dengan kulit. Contohnya kasut dan pinggang kain atau seluar yang ketat. Okey, kalau kita pakai seluar ketat dekat pinggang pun akan melecet. Geseran antara peralatan dengan kulit. Contohnya penggunaan cangkul. Kita guna cangkul, kita pegang cangkul tanpa memakai sarung tangan. Akan membuatkan melecet di tangan kita. Geseran antara kulit dengan kulit. Contohnya paha kita. Paha bertemu paha, kulit dengan kulit akan menyebabkan melecet juga. Okey, kecuaian seterusnya ialah melecur. Okey. Apakah punca melecur? Kemungkinan air atau cecair masakan yang panas terkena badan kita akan menyebabkan melecur. Objek panas, contohnya setereka, periuk nasi elektrik yang sedang panas, jak panas tu yang pemanas air tu sedang panas, kita pegang akan menyebabkan kita melecur juga. Apa lagi menyebabkan melecur? Terkena api. Percikan api, contohnya api dari pembakaran sampah ke terkena, menyebabkan melecur di tangan. Ataupun kita main bunga api. Bunga api ada api kan? Terkena dekat tangan menyebabkan melecur juga. Lagi melecur juga terkena cecair bahan kimia yang menghakis. Contohnya asid. Asid biasanya berada di makmal sains. Okey? Ataupun melecur boleh disebabkan oleh kerana terlalu lama terdedah kepada sinaran matahari. Itu boleh menyebabkan melecur. Antara bantuan awal untuk bila kita terjadi kecederaan melecet, antara bantuan awal melecet, bila kita berlari ataupun jogging, contohnya kita rasa tak selesa pada kaki, kita perlu hentikan. Perlu hentikan untuk mengelakkan daripada berlaku melecet yang lebih teruk. Yang seterusnya, kita perlu bersihkan luka dengan air dan kemudiannya sapu dengan antiseptik untuk elak kuman, untuk basmi kuman. Lepas dah siap letak antiseptik, kita kena balut luka dengan plaster atau kain kasar. Dan jika berlarutan, perlulah berjumpa dengan doktor. Kalau teruk, kena jumpa doktor untuk mendapatkan rawatan lanjut. Okey. Rawatan melecet ni perlu diberikan dalam keadaan segera, dengan segera, kerana bahagian yang melecet tu kemungkinan akan dijangkiti oleh kuman dan mengambil masa yang lama untuk sembuh. Okey. Seterusnya, bantuan awal bagi kecederaan melecur. Apa
apakah perlu anda lakukan jika ada berlaku kejadian melecur ni? Mula-mula kena siram tempat melecur tu dengan air selama 10 minit hingga 15 minit. Air pahit yang mengalir, letakkan bahagian yang melecur tu di bawah air dan alirkan air selama 10 hingga 15 minit. Okey. Jadi jika kawasan melecur ditutupi dengan kain, dengan pakaian, kena tanggalkan pakaian dengan berhati-hati. Sebab kena kain kan sakit. Okey. Ya, seterusnya bila dah siap alirkan air, sapukan krim yang sesuai dan balutkan dengan kain kasar. Dan jika perlu, bawalah mangsa melecur tu berjumpa dengan doktor untuk rawatan selanjutnya. Dan peringatan, jika rawatan melecur tidak dirawat dengan segera, bahagian melecur ni akan dijangkiti kuman. Dan menyebabkan bernanah, kulit menggelembung dan sakit kulit yang teruk dan akhirnya akan berparut. Okey? Alright, itu sahaja. Ingat, kecederaan, melecet dan melecur ni tidak boleh dipandang remeh dan perlu diberi bantuan awal dengan segera. Jika berlanjutan, perlulah berjumpa dengan doktor. Okey, itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih.